A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini dapat kembali kita bertemu untuk kita meneruskan kuliah kita dalam rangka mengakrabkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sebuah kitab ringkas yang merupakan kitab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu kitab yang bertajuk Tahzibus Sirah An-Nabawiyah min Kitabi Tahzibil Asma'i wal Lughat. Yang kitab ini diberikan hikmat, iaitu ditahqiq dan dita'liq oleh Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syai' hafizahullah ta'ala. Sebuah kitab yang menjelaskan dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah secara ringkas. Secara ringkas, namun faedah-faedahnya sangat besar terkait tentang beberapa aspek penting tentang kepribadian dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya akan mendorong kita untuk lebih menyelami secara terperinci, sempurna segala perjalanan hal ehwal yang terkait tentang Nabi SAW. InsyaAllah pagi ini kita akan meneruskan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah masih pada faslun, iaitu tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada kitab terjemahannya pada muka surat 64. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, faslun fi akhlaqihi, iaitu pada muka surat 64 kita berhenti pada perenggan yang pertama. Dan kita akan menyambung pada perenggan yang kedua, iaitu kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam menyukainya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memakannya. Dan jika tidak berselera, maka beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Inilah adab yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mencela makanan, tidak pernah memprotes atau mengkondem, komplain, apa saja makanan yang dihidangkan pada Nabi SAW. Jadi jika Nabi SAW tak suka, Nabi SAW tak memakannya dan menahan mulutnya daripada berbicara yang tidak elok terhadap makanan tersebut. Contoh, Nabi SAW pernah dihidangkan, iaitu daging dog. Nabi SAW tak makan dan Nabi SAW tidak mencelanya. Namun salah seorang sahabatnya, kalau tak silap Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, memakannya.
Diamnya Nabi SAW itu merupakan pembenaran dibolehkannya makan makanan tersebut. Cumanya Nabi SAW tidak menyukai daging tok. Ya. Baik. Jadi inilah hendaknya yang kita contohi daripada akhlak Nabi SAW. Beliau SAW tidak makan sambil bersandar dan tidak pula makan di atas meja. Ni Nabi SAW tidak makan sambil bersandar. Bersandar tu menunjukkan cara orang yang sombong dan pemalas. Bersandar tu maknanya tidak menggunakan seluruh potensi kekuatan anggota tubuh badan untuk menjangga diri. Jadi tak makan sambil bersandar dan tidak pula makan di atas meja. Jadi ini adalah contoh teladan Nabi SAW. Bukan bermakna tidak boleh makan di atas meja, tapi Nabi SAW nak menunjukkan akhlak dari sisi apa? Iaitu tentang betapa zuhudnya Nabi SAW. Padahal Nabi SAW mampu saja untuk memiliki peralatan perabot rumah. Tapi Nabi SAW untuk memberikan teladan kepada kita kesemuanya, iaitu menunjukkan contoh terulung tentang betapa zuhudnya Nabi SAW. Bukan bermakna hal itu tidak boleh, tetapi Nabi SAW mesti menunjukkan teladan pada umatnya bahawa nilaian dunia ini tidak ada nilaian sama sekali setimbang sebelah sayap nyamuk. Kerana kenyataannya ramai daripada umatnya yang terkesima dengan nikmat dunia, sehingga mereka lalai dan melampau-lampau dalam urusan dunia. Sebab itu Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang lelaki. Datang pada Nabi SAW. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Laki ni tanya Nabi SAW satu soalan, dua perkara. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku perbuat maka Allah dan manusia akan menyintaiku. Satu amalan dapat dua faedah. Faqal, lalu jawab Nabi SAW, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan orang yang zuhud terhadap dunia, dia membesarkan urusan akhirat. Kerana dia tahu dunia ini nak dibandingkan dengan akhirat tak terbanding. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Maknanya tidak ada sikap iri hati, dengki, tamak, rasa susah hati, tertekan melihat nikmat yang orang lain perolehi. Tak pernah dia merasa seperti itu. Padanya apa saja yang dia ada itu sudah cukup dan dia bersyukur. Inilah zuhud yang sejati. Bersyukur dengan apa yang ada dan tidak dirisaukan dengan apa yang tiada. Dan tidak pernah membanding-bandingkan nikmat yang dia raih dengan nikmat yang orang lain raih, terutamanya orang yang berada di atasnya. Kerana dia tahu Nabi SAW pernah berpesan, dalam urusan dunia ini hendaklah kamu banding dengan orang yang berada di bawah kamu. Banding dengan orang yang berada di bawah kamu, bukan di atas. Kerana kamu telah diberikan nikmat lebih daripada orang lain dari sisi ini. Dengan itu kamu tidak akan merasa tertekan, tidak akan merasa ketinggalan, tidak merasa seolah-olah dianaktirikan. Maka kamu bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Inilah kaedah Nabi SAW ajar kita dalam berinteraksi dengan nikmat dunia. Apabila diterbalikkan kaedah ini, maka jadilah manusia itu tak pernah merasa terpuaskan. Sedikit sekali rasa syukur. Dan banyak manusia jatuh ke dalam hal yang satu ini. Sebab itu Al-Quran menyifatkan manusia ini sedikit sekali yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Padahal nikmat yang Allah bagi yang paling besar padanya adalah nikmat usia, nikmat sihat, nikmat selera makan. Walaupun makanan itu sederhana saja. Betapa banyak orang yang kaya, memiliki segala-galanya, tetapi tiada berguna baginya kerana tarik nikmat untuk tidak boleh menikmatinya. Dan ada orang yang tidak memiliki segala-galanya,
tak memiliki tapi menikmati. Semuanya yang Allah telah takdirkan bagi setiap orang itu, semuanya baik-baik berlaku. Namun apabila ditimbang dengan nafsu, maka yang baik itu nampak buruk, yang buruk itu nampak baik. Jadi Nabi SAW bagi contoh teladan dalam urusan ini. Kemudian beliau SAW makan apa yang mudah dijangkau dan tidak menolak apa pun yang mubah. Nabi SAW tengok, dalam urusan makan minum ini dipermudahkan, tidak dipersulitkan. Apa yang ada makan. Ya, jika tiada, diam. Cuba lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW daripada isterinya sendiri, Aisyah Ummul Mukminin, an Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqul indaki wada. Ya. Jadi pada satu hari Nabi SAW datang kepada Aisyah, ya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha, lalu bertanya, ya wahai Aisyah, ada tak makanan di rumah kamu pada hari ini? Ada tak makanan? Apa-apa makanan di rumah engkau? Fa'akul, lalu aku menjawab, kata Aisyah radhiyallahu anha, soalan suaminya sallallahu alaihi wasallam, la, tiada. La, ya, fa'akul la. Faqalat, lalu qalat fayaqul inni shaimun. Lalu Nabi SAW setelah mendengar jawapan isterinya ini, salah satu daripada isterinya, lalu setelah dikhabarkan tiada makanan, tiada apa-apa, lalu Nabi SAW berkata, inni shaimun. Kalau begitu aku puasa lah. Masya Allah. Bukan senang ni nak menjalani dari sisi ini. Ya, biasanya orang akan, suami selalunya akan memprotes, marah. Ya, kenapa tak disiapkan makanan? Kenapa dah tahu stok makanan dah habis, kenapa tak beli? Kenapa tak minta duit? Macam-macam. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Langsung saja Nabi SAW, ya, kalau begitu tak apalah. Yang maknanya Nabi SAW redha dengan keadaan itu, tidak menyalahkan isterinya. Bahkan Nabi SAW menunjukkan keteladanan. Kalau begitu, aku berpuasa hari ini. Qalat fa'atani yauman faqultu ya Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiyah. Qala wa ma hiya? Qultu haishun. Pada satu hari lain pula Nabi SAW datang kepadaku. Pada kali ini Nabi SAW tanya, berkata, ya, lalu kali ini, ya, Nabi SAW tak tanya. Aisyah radhiyallahu anha terus mengkhabarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, telah dihadiahkan makanan untuk kita. Lalu baginda SAW bertanya, ya, wa ma hiya? Makanan apa? Qultu, aku menjawab, haishun. Haish. Makanan itu namanya dipanggil haishun. Apa dia? Iaitu sejenis makanan yang diadun daripada kurma, susu kering dan lemak. Ada orang bagi hadiah. Dan sebagaimana kita tahu, Nabi SAW, ya, menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Kenapa? Karena hadiah itu adalah diberi dalam bentuk pemuliaan dan penghargaan. Sedekah itu diberi dalam bentuk untuk meraih pahala. Walaupun dua-dua pahala, tapi sedekah itu, ya, bila diberi, orang itu sangat berhajat. Maknanya orang itu orang yang lebih rendah daripada yang memberi. Itu kata ulama. Jadi ada beza di antara hadiah dan sedekah, walaupun dua-duanya itu memang menatijahkan pahala. Tapi ada garis pemisah. Hadiah ni biasa diberi sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Hadiah. Ya, contoh, ya, Raja Muqawqis Mesir itu ketika menerima surat Nabi SAW, ya, walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia memuliakan Nabi SAW dengan memberikan Maryam Al-Qibtiyah radhiyallahu anha yang melahirkan Ibrahim, ya, bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadiah Nabi SAW terima sebagai bentuk pemuliaan. Adapun sedekah itu mengandungi unsur iaitu perendahan. Sebab apa? Biasa sedekah ni kepada orang yang sangat memerlukan, orang miskin, ya, dan sebagainya. Jadi Nabi SAW seorang yang mulia, sebab dia Rasul, tak layak. Lalu Nabi SAW berkata,
Qala amma inni asbahtu shaiman. Qala summa akal. Jadi Nabi SAW pada hari itu, pada pagi itu berniat nak puasa. Kenapa? Dan memang Nabi SAW begitu. Ya, kerana kalau balik rumah tak ada makanan, siap dah standby dah nak berpuasa. Ataupun pada hari tersebut, hari Isnin, hari Khamis, kemudian Nabi SAW makan. Tengok akhlak yang menakjubkan. Maknanya di sini juga faedah orang yang berpuasa sunat memiliki dua pilihan baginya: meneruskan puasa sunatnya atau berbuka, melihat keperluan. Ya, dari sisi ini Nabi SAW memuliakan isterinya sebagai bentuk penghargaan. Ya, sekali ini Aisyah radhiyallahu anha kata ada makanan, ada orang bagi hadiah, maka Nabi SAW menghargai hadiah tersebut dan juga iaitu untuk menggembirakan isterinya. Maka Nabi SAW makan, dan akan tentunya makan bersama dengan isterinya. Baik, inilah dia akhlak yang menakjubkan. Jadi kalau ada orang datang menziarahi rumah kita dan orang itu adalah orang yang terhormat, ya, sedangkan kita berpuasa pada hari itu, maka elok kita melayaninya dan makan bersama. Tak perlulah kita kata pada dia, oh saya berpuasa hari ini, tetapi memandangkan saudara datang, lama kita tak jumpa, kawan baik, tak apalah saya berbuka puasa demi untuk melayan saudara. Tak perlu bagi tahu kita di puasa sunat. Kerana itu juga nanti akan ada impact. Dia rasa bersalah, ya, sehingga kita terpaksa berbuka puasa. Jadi asalnya dia seronok, ya, nak menikmati, hilang separuh kenikmatannya. Tak perlu rahsiakan. Sebab itu adalah amalan yang sunat yang disuruh untuk kita rahsiakan. Apatah lagi kalau ada implikasi ketidakselesaan, ya, atau rasa bersalah pada orang tersebut. Rahsiakan. Maka kita dapat 2 pahala, 3 pahala. 1, kita berpuasa sunat, ya, kemudian kita berbuka demi untuk meraihkan tetamu kita. Tu. Yang ketiga, ya, iaitu kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik, seterusnya, beliau SAW menyukai manisan madu dan sangat menyukai labu. Nah, ini tentang kesukaan Nabi SAW. Sebenarnya banyak lagi kesukaan Nabi SAW, nanti akan datang juga. Ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Wa fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i kafadlis saridi 'ala sa'irit ta'am. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan wanita lainnya adalah seperti keutamaan sarid atas semua makanan. Nabi SAW buat perumpamaan tentang Aisyah radhiyallahu anha itu, ya, seperti keutamaan sarid atas semua makanan. Baik, sarid ni adalah roti yang dipecah-pecahkan pada kuah, sayur atau lainnya. Itu catatan di situ. Jadi Nabi SAW keseharian antara makanan yang jika diberikan pada Nabi SAW, ya, iaitu Nabi SAW suka makan benda-benda yang manisan, madu, dan sangat menyukai labu. Ya, berdasarkan hadis-hadis tentang apa yang dimakan oleh Nabi SAW atau apa yang pernah dimakan oleh Nabi SAW, iaitu antara lauk pauk yang, ya, dimakan oleh Nabi SAW untuk penyedap makanan ialah cuka. Kenapa cuka? Kerana cuka itulah yang sering dimakan oleh Nabi SAW sebagai penyedap rasa. Contoh, Nabi SAW makan roti. Ya, roti Nabi SAW, ya, adalah roti yang terbuat daripada tepung yang kasar. Tepung yang kasar, ya, kemudian dia tak pernah bertemu dengan kuah. Jadi kuahnya apa? Ya, di antaranya adalah cuka. Dimakan dengan cuka. Ya, sebab itu Nabi SAW sering makan dengan cuka. Lalu Nabi SAW menyukainya. Macam kita lah makan nasi. Ya, ketika miskin, ya, makan nasi, lauk tak ada, apa tak ada, yang ada garam. Maka dah kebiasaan kita makan nasi dengan garam dan kita menikmatinya. Dan kita rasa sedap. Ya, dah biasa di lidah kita. Contoh. Ataupun yang ada lauknya, ya, adalah kicap. Dengan nasi itulah kita makan dengan kicap. Ya, sejak daripada kecil sampailah dewasa. Ya, bila kita kerja, bila kita senang, maka kita pun bertukar kepada lauk pauk. Ini, ya, ada di antara orang pembesaran kehidupannya adalah seperti itu. Jadi Nabi SAW, ya, sebagaimana dalam hadis sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asala
Contoh, Nabi SAW menyukai manisan dan juga madu. Ya. Manisan dan madu. Ya. Nabi SAW juga menyukai kurma, daging ayam, daging burung, hubara, minyak zaitun. Seperti di sini disebut labu, sup buah labu dan qadid, yakni daging kering. Daging rusuk kambing yang dipanggang, sekejap lagi ada penyataan itu. Susu kering, daging bahu kambing, kurma segar yang belum ranum atau sejenis sayuran. Itu contoh. Jadi Nabi SAW suka makan labu di sini. Dan Nabi SAW juga suka memakan saki-baki makanan. Kana yu'jibuhu as-suflu. Nabi SAW amat menyukai saki-baki makanan. Maknanya lebihan makanan yang Nabi SAW makan itu Nabi tak akan tinggalkan. Jatuh atas meja, jatuh atas tanah, Nabi SAW ambil dan bersihkan. Lalu Nabi SAW makan. Maknanya betapa bernilainya nikmat makanan. Orang zaman sekarang sampai membazir-bazir. Sampai membazirkan makanan. Lauknya makan tak habis, nasinya makan tak habis. Terutamanya terkadang pergi ke majlis-majlis kenduri dan sebagainya, banyak makanan yang tak habis terbuang. Puncanya apa? Bila dia ambil, terlampau banyak berlebihan. Sehingga bila dimakan, tak mampu untuk dihabiskan semuanya, akhirnya ditinggal begitu saja, terbazir. Kaedahnya hendaklah ambil sedikit dahulu. Tak cukup, barulah ditambah. Kalau dah terlebih, siapa pula yang akan menghabiskan makanan kita? Kerana orang di zaman sekarang melihat lebihan makanan itu sebagai menjijikkan. Padahal tidak langsung, itu hanya pada persepsi. Tapi cuba kalau kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan kesulitan, lebihan makanan orang itu terasa nikmat, tidak menjijikkan. Tapi kalau dah diuji dengan kemewahan, memang begitulah jadinya. Sehingga mensia-siakan makanan. Sehingga bermudah-mudahan dalam urusan makanan sehingga membazir. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi SAW. Ketika mana mereka menunjukkan contoh juga kepada kita. Pernah satu ketika, dalam hadis ini disebutkan tentang Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Kata Naufal bin Iyas Al-Huzali radhiyallahu an, dia menceritakan Abdul Rahman bin Auf pernah menyertai kami dalam majlis, dan dia adalah sebaik-baik peserta. Satu hari dia pulang bersama kami sehinggalah kami masuk ke dalam rumahnya. Beliau radhiyallahu anhu memasuki bilik mandinya dan mandi. Setelah itu dia keluar dan dibawa pada kami satu talam berisi roti dan daging. Sebaik diletakkan talam itu di hadapan kami, Abdul Rahman menangis. Dia menangis. Kemudian ditanya, Ma yubki, wahai Abdul Rahman, kenapa engkau menangis? Sedangkan dihidangkan makanan, dia hidang makanan, dia menangis untuk tamunya. Faqal, lalu dia menjawab, halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meninggal, telah wafat Nabi kita, iaitu Nabi SAW. Yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzi syair, fala arana ukhirna lima huwa khairun lana. Rasulullah SAW wafat, dan baginda serta keluarganya tidaklah berpeluang, tidak berpeluang untuk menikmati makanan sehingga kenyang, sekalipun dengan roti daripada tepung bali. Maka aku tidaklah melihat kita ini dipanjangkan umur untuk diberikan sesuatu yang lebih baik buat itu, buat kita, berbanding dengan orang sebelum kita yang hidup dalam serba kesusahan. Jadi Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu mengingati kisah masa lalu bersama dengan Nabi SAW, betapa susahnya kehidupan mereka ketika itu, khususnya Nabi SAW. Namun sekarang dunia dibentangkan pada mereka. Betapa banyak manusia yang jatuh dalam kelalaian. Mula bermewah-mewahan, itu yang dikhawatirkan. Kerana manusia bila diuji dengan kemewahan, banyaklah mereka yang terjatuh ke dalam kelalaian dan kealpaan. Sehingga mereka leka dan lalai, masing-masing menyibukkan diri untuk mengumpul dan menimbun kenikmatan itu. Sehingga masa mereka itu habis untuk itu.
Sehingga sedikit masa itu untuk mereka gunakan membuat persiapan. Dan inilah penyakit yang sangat membinasakan. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, akan sampai satu zaman umat Islam ni ramai, tetapi ibarat buih, tiada nilai. Mereka itu akan dikerumuni oleh umat-umat, seolah orang yang sedang menghadapi satu hidangan makanan. Lalu para sahabat Nabi SAW tanya, adakah ketika itu kami sedikit? Tak, pada hari itu kamu buat ramai, tapi ramai tak berkualiti, seperti buih di lautan. Sampai ke pantai, pecah habis semua. Tak dapat kekal dalam bentuk buih. Lalu para sahabat tanya, kenapa tu? Mereka kena penyakit. Penyakit yang membinasakan. Mereka kena penyakit Al-Wahan. Lalu para sahabat Nabi SAW tanya, Mal-Wahan, ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW jawab, Hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta dunia, takut mati. Bila hadis ini kita bacakan, kita lihat pada diri kita, dan lihatlah pada hal ehwal umat Islam satu dunia. Majoriti mereka terkena penyakit ini. Majoriti. Indikatornya mana? Tengoklah surau dan masjid. Sepi sedikit sekali orang yang datang mengimarahkannya. Terutamanya pada waktu-waktu yang sangat sulit. Waktu subuh, waktu zuhur, asar, semua waktu lah. Dan orang hanya mengenali masjid dan surau ini, khususnya kaum lelaki, hanya pada bulan Ramadan. Penuh berpusu-pusu. Itu pun awal bulan. Menuju ke penghujung, banyak surau dan masjid sudah mula terang benderang. Kenapa umat Islam jadi demikian? Tidak seperti di zaman Nabi SAW, di zaman kegemilangan Islam. Kerana ketika itu mereka dekat dengan Allah. Mereka tahu nilainya agama ini. Adapun orang di zaman sekarang tertipu dengan dunia. Saban hari memikirkan bagaimana untuk menimbun harta kekayaan. Tak pernah merasa cukup dan terpuaskan. Kalaulah sifat yang sama itu ada pada urusan akhirat, tentu sangat menguntungkan. Bulan Ramadan ni dia akan bersungguh-sungguh, berempah pulas untuk memaksimalkan potensi dirinya di dalam memperbanyakkan pelbagai amalan, dari sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Dia akan cuba memanfaatkan waktu yang sebaiknya. Waktu bekerja, dia bekerja dengan terbaik. Kemudian waktu selebihnya dia akan berusaha untuk mempertingkatkan, memperlamakan masanya untuk meraih kebaikan dari sisi pahala untuk negeri akhirat. Di surau masjid, istiqomah dia, untuk bersama dengan imam sampai selesai solat witir. Kemudian jika ada kuliah, ada tazkirah, dia duduk dan bersabar untuk mendengarnya dan mengambil mutiara-mutiara faedah yang kebaikannya itu kembali kepadanya. Kemudian sesudah itu membaca Al-Quranul Karim, kemudian tidur untuk dia bangun semula. Dan begitulah aturannya. Itulah Ramadan yang hanya datang sekali dalam setahun. Allah minta kita bergegas, bertungkuh lumus, hanya sebulan, tak banyak. Dan imbalannya yang Allah berikan tak padan dengan sebulan beramal, iaitu la'allakum tattaqun, menerusi ibadah puasa, kemudian meraih keampunan. Betapa besarnya nikmat kurniaan Allah. Ramadan ini bulan yang penuh dengan keampunan, sejak daripada hari pertama sampai hari terakhir. Sehingga Nabi SAW menjelaskan tentang perkara yang satu ini. Raghima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfarlah. Kehinaanlah, kerugianlah, kecelakaanlah bagi seseorang yang mendapati bulan Ramadan. Berjaya dia memasuki hari-hari, dan berjaya pula dia keluar daripada hari-hari pada bulan Ramadan, namun dosanya tak diampunkan. Celaka, kehinaan, rugi, binasa. Dan kemuncaknya dia meraih istiqamah. Cuba lihat pelajaran berguna ketika mana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku berada pada malam Al-Qadar, apa yang patut aku buat? Lalu kata Nabi SAW, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, ya Allah, Engkau maha pemaaf, maafkanlah aku. Sesungguhnya Engkau maha pemaaf, dan Engkau menyintai
orang yang meminta maaf, maka maafkanlah aku. Lihat, Allah Ta'ala ini dari sisi penyifatan dan juga nama yang terkait tentang memberi maaf ini, memberi keampunan, ada empat. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, At-Tawwab. Semuanya membawa kepada satu perkara, iaitu Allah Maha mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya, dengan syarat dia tidak melakukan kesyirikan. Itu pun diampuni juga kalau dia bertaubat. Allah akan hapuskan kesalahannya. Dan uniknya, doa ini mengambil tentang salah satu daripada nama Allah, Al-Afu, Maha Pemaaf. Ada beza tak Maha Pemaaf dengan Maha Pengampun? Kalau dari sisi bahasa kita, maaf ni lebih halus, lebih santun, lebih sopan, lebih sangat berharap. Dengan kerendahan diri. Maaf, maafkanlah aku ya Allah. Kalau engkau tidak memaafkan aku, siapa lagi yang boleh memaafkan aku ya Allah? Terlalu banyak dosaku ya Allah. Pada bulan Ramadan pun banyak dosa, banyak kelalaian, banyak kealpaan. Di antara kealpaan yang paling nyata, mensia-siakan kesempatan dan peluang yang terbaik yang Allah berikan, tidak dipersungguhkan. Seolah-olah bulan Ramadan itu lebih kurang sama dengan bulan-bulan yang lain. Padahal bulan Ramadan itu sangat berbeza. Sehingga Nabi SAW menyebutkan tentang bulan Ramadan, Atakum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa dinamakan bulan yang penuh keberkahan? Yang pertama, kerana fihi, padanya iftaradallahu alaikum siyamuhu, difardukan untuk kamu berpuasa sebulan, yang tujuan akhirnya agar kamu meraih takwa. Bila kamu berjaya meraih takwa, maka syurga sedang menunggumu sebagai ganjaran. Kalau syurga tak akan dimasuki melainkan orang yang bertakwa. Dan takwa itu bermakna padanya adanya iman dan amal soleh. Dan puasa bukti keimanan dan bukti amal soleh, kerana ia merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebab itu bulan Ramadan ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebab itu khitab perintah Allah, Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah minta kita hanya sebulan untuk berpuasa. Natijahnya tak padan, iaitu meraih takwa. Kemuncak syurga dipersiapkan. Begitu juga Allah membuka seluas-luas pintu untuk diberikan keampunan. Dengan apa? Iaitu salah satu tanda keberkatan bulan Ramadan, iaitu tuftahu fihi abwabus sama, abwabul jannah atau abwabus sama dalam riwayat lain. Wa tughliqu fihi abwabun nar. Satu peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan. Sebab itu dia dinamakan berkah. Kerana apa? Pintu-pintu syurga dibuka sebulan penuh, 24 hours, ukuran dunia lah, non-stop dibuka. Seolah-olah Allah nak mengajak kita bersegeralah untuk memasuki syurga dengan amalan yang kamu lakukan ini pada bulan Ramadan. Dan neraka ditutup selama sebulan. Seolah-olah memberikan indikasi jangan sekali-kali kamu bercita-cita untuk memasuki neraka dengan tidak melakukan perintah Allah. Jangan jadikan bulan Ramadan ini terbuka pula pintu neraka untuk kamu. Dah ditutup dan dibuka pintu syurga. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam Quran dan hadis menjelaskan tentang syurga dan neraka. Pada hadis ini juga menetapkan dua perkara. Syurga dan neraka telah ada, telah diciptakan oleh Allah. Kedua-duanya sedang mempersiapkan diri untuk menerima tetamu. Satu, tetamu kehormat yang dimuliakan, ahli syurga. Satu lagi, tetamu tercela, terburuk, iaitu neraka. Syurga ini memiliki 8 pintu. Neraka memiliki 7 pintu. Dan di setiap pintu ada penjaga para malaikat. Dan pintu syurga ini istimewa hanya dibuka penuh sebulan pada bulan Ramadan dan ditutup
selain daripada itu. Ya, dan dibuka lagi pada kesempatan setiap minggu pada hari Isnin dan hari Khamis. Adapun selain daripada itu, maka pintu syurga tertutup. Nanti dia akan terbuka sekali lagi, iaitu ketika untuk menerima kehadiran calon-calon ahli syurga yang layak datang secara berombongan, mereka masuk ke dalam syurga. Itu final, masuk semuanya orang yang bertakwa. Adapun neraka, dia dibuka sepanjang masa. Dibuka sepanjang masa. Kecuali pada bulan Ramadan, dia ditutup. Maknanya neraka itu dibuka sepanjang masa. Tak sabar neraka untuk menerima calon-calonnya. Kerana di dunia ni, yang majoriti nanti, manusia akan dihuman ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, neraka ini, ya, dia akan ditutup bila seluruh penghuni, calon-calon ahli neraka telah masuk ke dalamnya. Dia akan dibuka sampai penghuninya masuk. Bila dah masuk, baru ditutup. Jadi itulah perbezaan di antara syurga dan neraka. Jadi di antara peristiwa besar yang menjadi pelajaran utama dan peringatan agar kita sedar dan insaf, pada bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Jadi jangan sekali-kali masuk ke dalam neraka. Pintu syurga dibuka, ya, untuk kita memperbanyak, melipat gandakan amalan pada bulan Ramadan. Yang barang siapa bersungguh berusaha, maka kemuncaknya Allah akan berikan dia maqam istiqamah untuk 11 bulan yang akan datang sebelum dia bertemu kembali dengan Ramadan. Silih cycle dia seperti itu sampai dia kembali kepada Allah. Jadi kesimpulannya, pada bulan Ramadan, Allah telah menetapkan KPI, Key Performance Indicator, untuk setiap hamba-hambanya yang beriman agar meraih 3 perkara ini. Barang siapa yang tidak meraih perkara ini, sungguh dia menjadi orang yang paling rugi, paling disesalkan. Tak meraih ketakwaan, tak meraih keampunan, tak meraih istiqamah. Ya, bagaimana untuk kita mengetahui berjaya atau tidak? Lihat sesudah Ramadan. Adakah sikap kita yang sama itu berterusan? Kalau bulan Ramadan, boleh kita datang solat berjamaah, boleh kita duduk sejenak untuk mendengar majlis ilmu, dan pelbagai lagi dengan amalan yang lain. Tiba-tiba hilang saja Ramadan. Jangankan hilang Ramadan, belum habis lagi Ramadan, dah hilang semua amalan itu. Awalnya tanda-tanda kegagalan. Semoga Allah menjauhkan kita daripada kegagalan tersebut, dan Allah memberikan kita kejayaan yang cemerlang, gilang, gemilang. Baik, kembali. Jadi para sahabat menangis, mengingatkan keadaan susahnya mereka dulu, dan mereka sangat khawatir dan takut terhadap nikmat dunia. Adapun orang di zaman kita, sedikit sekali yang menangisi urusan tersebut. Kenapa? Terlalaikan dengan nikmat dunia. Seolah-olah mereka hidup selama-lamanya di atas muka bumi. Baik. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian muka surat 65. Ya, setelah Nabi SAW menjelaskan bahawa, ya, buat perbandingan antara isterinya Aisyah radhiyallahu anha dengan wanita lainnya adalah seperti keutamaan tharid atas semua makanan. Bahagian daripada daging kambing yang paling beliau SAW sukai adalah lengannya. Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, Rasulullah SAW meninggalkan dunia dalam keadaan tidak kenyang dari roti gandum kerana tidak punya. Pernah sebulan atau 2 bulan api tidak dinyalakan di rumahnya. Ini menunjukkan satu lagi, Nabi SAW suka makan daging kambing. Dengan kesukaan Nabi SAW ini adalah seorang wanita Yahudi, ya, meracuni Nabi SAW dengan daging kambing bahagian lengan itu diletakkan racun. Namun Allah menyelamatkan Nabi SAW dengan mendatangkan Jibril AS bagi tahu pada bahagian tersebut ada racun, dan Nabi SAW sempat masuk ke dalam mulutnya. Dan ada di antara sahabat bersama Nabi SAW itu yang makan, mereka kemudiannya mati, meninggal dunia. Dan Nabi SAW mengadu tentang ketika Nabi SAW sakit, masih terasa tentang racunnya itu terhadap urat daging Nabi SAW. Sakit, maknanya masih ada bekasnya. Baik, kembali. Jadi dijelaskan juga tentang bagaimana keadaan rumah tangga Nabi SAW. Ya, rumah tangga Nabi SAW dari sisi apa? Dari sisi menjelaskan tentang ehwal makanan.
Ya. Nabi SAW, rumah tangga Nabi SAW bagaimana? Makanan banyak tak? Ya, dijelaskan Nabi SAW tidak pernah kenyang, merasa kenyang dari roti gandum kerana tidak memiliki. Tak macam rumah kita. Apa yang tiada? Lengkap semuanya. Bahkan terkadang berlebihan. Bukan untuk keperluan sehari, terkadang seminggu, sebulan. Betapa mewahnya kita hidup di zaman ini. Bila kita berada dalam situasi itu, kenanglah kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Nabi SAW, ya sebagaimana yang dikhabarkan dalam hadis, contoh isteri Nabi SAW sendiri yang menjelaskan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastawqilu binar in huwa illa tamru wal ma. Sesungguhnya kami keluarga, ahli keluarga Muhammad SAW pernah tinggal ya, dalam rumah selama sebulan tanpa kami menyalakan api untuk memasak. Makanan kami tiada lain hanyalah tamar dan air. Inilah sukarnya, sulitnya, susahnya hidup keluarga Nabi SAW. Padahal Nabi SAW adalah seorang pemimpin, seorang rasul. Boleh saja memiliki apa yang diingini. Minta saja, para sahabat pasti berbondong-bondong akan datang membawa kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW memberikan contoh teladan yang agung untuk menunjukkan dunia ini ya, bukan tempat untuk bermewah-mewah, bukan tempat untuk melampiaskan hawa nafsu. Dan juga memberikan pelajaran, Nabi SAW tidak mengambil kesempatan di atas para sahabatnya. Ibaratnya seorang ustaz, seorang guru tidak sekali-kali mengambil kesempatan di atas murid-muridnya untuk memperkayakan diri, untuk mempersenangkan hidupnya. Ya. Ini contoh teladan yang sangat agung. Nabi SAW pada satu ketika, ya sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Talhah radhiyallahu anhu, qala syakawna ila Rasulillah SAW al-ju'. Kami pernah pada satu hari mengadu pada Nabi SAW, kami lapar, al-ju', lapar. Para sahabat begitu juga. Masya Allah. Fuqara wal masakin, ramai di antara sahabat Nabi SAW orang susah, orang miskin. Tidak ada makanan nak dimakan. Bukan sekali dua, bukan sehari, barangkali berhari-hari. Hanya minum air saja. Wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Masya Allah. Kami pun mengangkat pakaian dari perut kami. Angkat, selak pakaian. Maka terlihat pada perut masing-masing seketul batu setiap seorang yang ditempel ke perut untuk menahan lapar. Tahan perut. Ya, bunyi tak usah kira. Faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Nabi SAW pula angkat juga bajunya, nak tunjuk juga pada para sahabat. Maka terlihat dua ketul batu. Samalah kita, sama-sama lapar. Tengoklah pemimpin ya, berlapar, merasai denyut nadi jantung rakyatnya. Sama-sama susah kita ni. Tapi pemimpin di zaman sekarang, ya Allah, jauh berganda kesenangannya berbanding dengan rakyatnya. Sehingga ada rakyat yang mati kelaparan. Ya, tiada duit. Ya, nak isi minyak motor pun tak ada. Ya, apatah lagi nak bagi pada anak isteri. Sehingga datang meminta kepada orang. Tetapi sedikit sekali orang yang memperdulikan. Di mana tempat yang sepatutnya dia minta, datang ke masjid surau. Tetapi banyak pula birokrasi. Tanya itu, tanya ini. Kalau ada orang seperti itu datang ke surau masjid, nak jumpa pengurusi, setiausaha masjid, ahli jawatankuasa masjid, tak perlu guna duit masjid. Ambil ya, purse ataupun beg duit dalam poket kita, keluar. Tengok ada berapa. Ada RM50. Ambil dan berikan pada orang tersebut. Tak perlu apa-apa birokrasi. Kerana dia sangat terdesak. Sangat terdesak. Dan kita kenal pula. Sama ada kenal atau tidak. Yang penting ya, dia minta tu dengan nada yang memang ya, sangat terdesak, tertekan. Kalau tidak, dia tak akan menebalkan dirinya datang meminta. Ya, maka berikan saja. Ya, jangan pula diherdik dia. Tak pernah nampak pun datang surau. Ahli karya sini tapi tak pernah nampak. Oh, susah pun nak datang masjid Ini sungguh orang yang buruk akhlak. Jangan seperti itu. Ya, apatah lagi itu merupakan salah satu cara bagaimana Allah nak menguji kita. Prihatin atau tidak, ambil perhatian atau tidak.
Ya, betul, banyak orang yang terjatuh ke dalam kelalaian dan kealfaan. Allah uji nikmat yang ada pada dia dengan datangnya orang seperti itu. Ya, tanpa banyak bicara, berikan saja. Ya, mudah-mudahan dengan itu, ya Allah angkat kesulitannya. Dan kita termasuk dalam hadis, iaitu salah satu daripada 4 amalan yang barang siapa dia melakukannya, maka dia mendapat kecintaan daripada Allah. Apa dia? Memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin, mengusir kesulitan, menghilangkan kesulitan daripada seorang mukmin. Bayang, dapat kecintaan daripada Allah. Ya, dengan hanya mengeluarkan bayar RM50 atau RM20. Masya Allah. Kalau dia minta, saya pakcik hanya perlukan RM10 aja, saya nak beli susu untuk anak saya. Ya, RM3 saya nak isi minyak motor nak pergi kerja. Gaji saya belum dapat lagi. Saya hanya bekerja sebagai security guard. Ya, kita ni mesti ada sifat ihsan. Maknanya melakukan yang terbaik. Jangan diminta RM10 bagi RM5, padahal dalam beg duit kita ada 100. Yang sewajarnya dia minta RM10, bagi RM50. Jangan pula buka-buka ada 50, 2 keping. Ya, minta maaf lah pakcik, ada RM50 ni. Ya, awak nak RM10. Ya, boleh baik. Macam mana nak bagi bakinya selebih 40 pada pakcik? Masya Allah, betapa. Ya, kedekut je. Ya, betapa tidak ada sifat. Sifat apa? Iaitu sifat belas ihsan. Padahal RM50 pada dia, ya, senilai RM5 saja. Tapi pada orang tersebut sangat besar, nilainya RM3. Ya, kerana akan menggerakkan motosikal dia ke tempat kerjanya. Inilah dia. Ya, betapa kehalusan budi pekerti akhlak itu adalah perkara yang hendaknya kita miliki. Ya, minta kepada Allah agar Allah berikan kita kebaikan akhlak, kehalusan jiwa, sensitif dengan kesulitan, dan dijauhi daripada sifat kedekut. Jadi Nabi SAW, lihatlah bagaimana kehidupan, wafat dalam keadaan tak pernah rasa kenyang daripada roti gandum. Roti gandum pun Nabi SAW tak macam roti kita, kasar. Ya, rasa butiran-butiran gandum itu, bayang. Sebab dulu orang cara mengisar gandum, mengisar beras. Kalau kita di zaman kampung dulu begitulah, ditumbuk, dikisar, ya, pusing-pusing. Halus je tekstur dia. Kita Masya Allah roti, ya, keluaran daripada kilang, very fine, minute size texture, halus. Ya, makan tu tak perlu bersusah payah nak mengunyah. Ya, sekali lalu macam air, lembut aja memasuki tenggorokan sampai ke perut, dan perut pun tak perlu bersusah payah untuk mengisarnya. Masya Allah. Tapi Nabi SAW lihat bagaimana. Ya, Masya Allah. Maka sebab itu, ya, bersyukurlah dengan nikmat Allah. Bersyukur bagaimana? Iaitu hendaklah taat, patuh, bersungguh terhadap apa yang Allah perintahkan. Kemudian beliau SAW makan hadiah, tidak makan sodakoh. Ini kita dah sebut bagaimana kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu datang bertemu Nabi SAW. Ya, nak tahu ni betul ke Rasul. Ya, dan memang dia tahu dah itu Rasul, cuma nak konfirmasi je. Hari pertama bawa tamar, Nabi SAW tanya, bagi ni sebagai apa? Sodakoh. Lalu Nabi SAW kata, ambil semula. Esok datang lagi, bawa benda yang sama. Dia bagi atas kerana apa? Atas kerana hadiah. Nabi SAW pun menerima. Dan dia mengintai melihat di belakang Nabi SAW, nampak khatam nubuah. Lalu dia terus mengimani. Dan istimewanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah kita nyatakan, Nabi SAW sendiri membebaskannya dengan memenuhi persyaratan pemiliknya, iaitu seorang Yahudi, dengan menanam pohon kurma dan juga emas. Mahal tu nak bebaskan. Baik. Beliau SAW, ya, memperbaiki sandal, kasut, menampal pakaian, menjahit pakaian sendiri. Ya, kemudian menjenguk orang sakit, memenuhi undangan siapa pun, baik kaya maupun miskin, orang rendahan maupun bangsawan, dan tidak menghinakan seseorang pun. Nabi SAW ajar kita tentang social responsibility, tanggungjawab sosial. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang Rasul, Nabi SAW lead by example dalam rumah tangga, ya, dalam kehidupan bermasyarakat dengan rakyat,
Ya, tidak membeza-bezakan standard. Orang sekarang membeza-bezakan. Orang berpangkat, berjawatan, kalau dalam satu majlis, meja dia special. Orang lain beratur nak ambil makanan. Makanan secara buffet, dia tak. Meja dah siap. Ya. Menu makanan pun tak sama. Ada kelainan. Meja bukan main dihiasi dengan cantik. Pinggan, mangkuk dia pun tak sama. Bayang. Ya. Tak perlu dia beratur. Ya. Datang majlis lambat pun tak apa. Orang lain dah sampai, tunggu dia. Yang lambat berdenda yang awal. Itu penyakit. Ni diskriminasi, ada kasta secara tak disedari. Padahal Nabi SAW pemimpin, Rasul. Pemimpin segala Rasul, ahli syurga. Masya Allah. Lebih layak, lebih patut lagi. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Nak menunjukkan kita di sisi Allah sama je. All of us, we are slave of Allah. Abdun, hamba. Kita bukan tuan. Tapi begitulah sistem manusia ni. Yang mereka membeza-bezakan. Membezakan. Ya. Orang berjawatan rendah, ini kategori kamu. Tempat makan tak sama, menu pun tak sama, layanan pun tak sama. Ada rasa kesombongan, tinggi diri dan angkuh. Memunculkan itulah implikasinya, sistem itu. Ya. Diberikan keistimewaan yang pelbagai. Adapun yang berjawatan rendah, sedikit keistimewaan. Tak dihormati, tak dimuliakan. Ya. Biasa yang bagi salam ni orang rendahan pada orang atasan. Bukan orang atasan pada orang rendahan. Nampak? Ya. Dan Nabi SAW bagi contoh, inilah keteladanan, leadership by example, the best reference for any leaders. Contohi akhlak Nabi SAW. Seterusnya, terkadang beliau SAW duduk dengan qarfashah. Ya, sekarang cara duduk Nabi SAW. Tadi cara makan Nabi SAW, sekarang cara duduk. Ya, begitulah telitinya. Ya, para sahabat Nabi SAW meriwayatkan pada kita. Terkadang dengan bersila. Nabi SAW sekadang duduk secara bersila. Ya, mutarabbi', bersila. Bersila macam kita faham lah. Adapun qarfashah ni macam mana? Ada catatan. Betul kaki duduk. Qarfashah ini adalah duduk dengan kedua buah punggung. Dan menempelkan kedua pahanya pada perutnya serta meletakkan kedua tangannya pada kedua betis. Maknanya punggung kita, kaki tegak macam tu. Lepas tu peluk kaki. Peluk. Tu. Ya, angkat lutut tu, peluk. Itu cara duduk Nabi SAW. Maknanya duduk ni boleh. Ya. Duduk cara Nabi SAW. Nabi suka duduk seperti itu. Maknanya paut. Ya, betis. Ya. Dan di banyak waktu atau dan bersandar di beberapa waktu. Ini tadi dalam keadaan makan tak, tapi dalam keadaan lain boleh. Macam ni, dia ni duduk sandar. Macam tu. Di banyak waktu atau sebagian besarnya beliau SAW duduk ihtiba dengan kedua tangannya. Ihtiba dengan qarfashah ni hampir sama. Hampir sama cara duduk ni. Cuma dia lebih dirapatkan betis itu kat peha ke dada. Beliau SAW makan dengan 3 jarinya dan menjilatinya. Dan bernafas saat minum pada bejana 3 kali di luar bejana. Itu cara makan pula. Guna 3 jari. 3. Ya, 3 jari. Dan para ulama menyebutkan 3 jari ini sesuai dengan satu, menunjukkan sifat sederhana. Sifat ya, tidak berujuk. Dan bersopan di dalam makan. Itu yang pertama. Yang keduanya, menggunakan 3 jari ini ya, akan lebih memudahkan untuk mengunyah makanan, kerana yang masuknya adalah sedikit. Dan yang ketiganya adalah tergantung pada jenis yang dimakan. Dia guna 3 jari. Kalau kita makan nasi 3 jari sulit lah, sebab kita makan nasi. Kalau makan roti, makan buah, senang kita pakai 3 ni, forks ni. Ibarat garpu 3. Ya. Kalau makan mie, macam mana nak makan pakai 3 jari? Betul kan? Itu pakai fork and spoon. Maknanya ini adalah sesuai dengan makanan yang ada di tempat Nabi SAW. Kalau tempat kita makanannya pelbagai jenis-jenis. Ada yang perlu pakai 5 jari. Ya, ada pakai 3 jari. Tapi sesekali kita cuba juga untuk menggunakan 3 jari. Dengan rangka dan niat untuk mencontohi Nabi SAW. Kerana cara makan Nabi SAW ini adalah cara yang sunnah.
Sebab itu Nabi SAW menunjukkan contoh seperti itu. Dan menjilati jari. Baru nampak kemas, bersih. Kalau orang zaman sekarang barangkali mereka merasa jijik. Sebab penilaiannya adalah dari segi apa? Ketidakselesaan menggunakan akal. Tapi ini menggunakan nakal. Iaitu Nabi SAW berbuat bukan daripada hawa nafsu. Wahyu. Ya Allah wahyukan. Dan wahyu ni dua sumber. Satu Quran, satu sunnah. Dan Nabi SAW tak bernafas. Sambil hidung tu melepaskan carbon dioxide dalam makanan. Tak. Ya. Maknanya makan dalam keadaan sederhana, perlahan, beraturan, berurutan. Tidak tergesa-gesa. Itu ya cara makan Nabi SAW. Ini secara ringkas. Adapun perbahasan setiap perkara yang disebut ini ada perincian. Ini hanya sekadar Imam Nawawi rahimahullah beri beberapa contoh. Kalau contoh dalam bab makan ni, para ulama karang pula kita khusus tentang adab-adab. Adab-adab seorang Muslim kesehariannya. Adab makan panjang, banyak. Sebelum makan, semasa makan, selepas makan. Panjang SOP-nya. Sebab itu kitab ni sebagai mukadimah, pengantar, madkhal, pintu masuk. Ya, contoh. Ya, bagaimana Nabi SAW mengajar kita tentang hal-hal terkait aktiviti, contoh, iaitu masuk ke bilik air, keluar ke bilik air, nak tidur. Semua tu SOP-nya ada lagi. Tapi ini sebagai perkara asas. Seterusnya, masih lagi boleh berjalan. Masih ada masa, insyaAllah. Beliau SAW berbicara dengan jawami'ul kalim. Iaitu perkataan ringkas tapi mencakupi. Maknanya Nabi SAW ni seorang pembicara yang fasih, tepat, ya, dan berkesan. Mudah difahami. Nabi SAW tak mengungkapkan perkataan-perkataan yang bombastik, jargon. Bombastik and jargon, tak benar. Tak ada istilah tu. Semua yang Nabi SAW cakap ni, semuanya adalah perkara yang orang tak sekolah boleh faham, orang sekolah boleh faham. Orang bandar boleh faham, orang badui pedalaman pun boleh faham. Maknanya Nabi SAW seorang pendidik, pengajar yang sangat cerdas. Highly effective. Superb educator. Berbicara dengan jawami'ul kalim. Ringkas tapi padat makna. Sesuai dengan orang yang Nabi SAW berbicara. Sesuai dengan tingkatan. Ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Perkhabaran, penceritaan biasa panjang. Tapi kalau nasihat-nasihat Nabi SAW, ya, pendek serta sederhana. Contoh macam tadi, ya, tentang satu nasihat ataupun nasihat, wasiatkan aku ya Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Selesai. Pendek tak? Pendek, tepat pada sasaran, mengetahui tentang orang yang sedang berbicara dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW sering mengulangi perkataan 3 kali agar difahami dalam konteks tertentu. Very important message, Nabi SAW ulang. Jadi Nabi SAW pemilik jawami'ul kalim. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah susun satu kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis pendek. Pendek dan sederhana, dan tidak terlalu panjang. Betul kan? Kalau hadis terlalu panjang, Imam Nawawi rahimahullah letak di mana? Dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ada pendek, ada sederhana, pertengahan, ada panjang. Ya. Dan kitab Arba'in ini disyarahkan salah seorang ulama, iaitu Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dia bagi nama apa kitab tu? Syarah dia tu, Jami'ul Ulum wal Hikam. Tu Jawami'ul Kalim. Jami', himpunan, ya, Al-Ulumi wal Hikam, himpunan ilmu dan hikmah. Tu ucapan Nabi SAW, ilmu dan mengandungi hikmah. Dua berjalan seiringan, tak terpisahkan. Sebagai ilmu, padanya ada hikmah, iaitu apa? Pelajaran, pengajaran, pendidikan, pelaksanaan. Mana kita nak jumpa orang yang memiliki ucapan seperti ini, melainkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung kita menjadi umat Nabi SAW, dan kita boleh belajar tentang pilihan kata-kata, ayat, kalimat, intonasi, dan bagaimana nak diterapkan ucapan itu pada situasi bagaimana. Keteladanan ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Nabi SAW
jelas. Jelas. Yang dapat dipahami oleh siapa pun yang mendengarnya. Choice of word, intonation, dan kalimat-kalimat yang tersusun bila diucapkan oleh Nabi SAW, tepat kena sasaran. Pada raja kah dia, pemimpin besar dunia ke, pada pembesar kaum, pada musuh, pada kawan, pada para sahabat, anak kecil, orang dewasa, orang perempuan, orang lelaki, siapa saja, semua sangat menyejukkan hati, bahkan tidak ada kesamaran, tidak ada syubhat, tidak ada makna ganda, semuanya terang dan jelas. Tidak ada perkataan kotor, caci maki, laknat, hina, perendahan dan pelbagai lagi, tidak akan ditemui. Jadi wahai para agamawan, yang kamu itu adalah merupakan pewaris Nabi SAW, jangan kamu keluar daripada aturan ini. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak layak. Malulah kamu kepada Allah dan Rasul. Itu seorang akhlaknya dinilai dengan ucapan dan kata-kata yang keluar daripadanya. Tak patut seorang penceramah menggunakan perkataan-perkataan orang-orang gelandangan, orang-orang jalanan, orang-orang preman yang tak sekolah. Tak patut guna perkataan-perkataan kasar, apatah lagi perkataan lucah, apatah lagi perkataan yang mengandungi makna ganda untuk menunjukkan kepada penghinaan ataupun lucah dalam rumah Allah. Orang seperti ini patutnya dihalang, diterminate, hantar ke pusat pemulihan secara intensif. Tak layak diberikan gelaran ustaz atau ustazah. Tak patut. Kenapa? Kerana dia tidak meneladani Nabi SAW. Padahal dia berkata atas nama agama, terjerit, terpekik, terlolong, di meja ceramah. Itukah dia? Seorang pengajar. Tak layak. Belum masanya lagi untuk berbicara. Pergi belajar, pergi baiki akhlak. Kamu ini merosakkan agama, mendatangkan fitnah kepada agama. Semoga Allah menjauhkan kita daripada perkara tersebut dan orang-orang seperti itu. Baik. Tidak berbicara tanpa ada keperluan. Cakap bila perlu. Jangan asal bercakap. Sebab tu bulan Ramadan, Nabi SAW peringatkan kita tentang lisan. Allah Ta'ala tidak berhajat pada lapar dan dahaga kamu. Jika kamu tak jaga mulut kamu tu, qaulul zur, berkata yang rafas, yang buruk, yang tak elok, perkataan yang mendatangkan kesia-siaan, bahkan yang lebih parah mendatangkan dosa. Berbicara hanya bila perlu. Tidak duduk dan berdiri kecuali dalam keadaan berzikir kepada Allah. Tidak ada kesempatan yang dilepaskan dalam keadaan apa pun ingat pada Allah. Itulah Nabi SAW. Sama ada berzikir dengan lisan atau dengan hati atau dengan memerhatikan alam semesta ini. Nampak kebesaran Allah itu di alam ini. Lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang, lihat pepohonan, dan pelbagai lagi. Maka keluarlah ucapan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Subhanallah, alhamdulillah, macam-macam ucapan sebagai bentuk kekaguman terhadap ciptaan Allah. Puji-pujian kepada Allah yang Maha Agung, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Kemudian menunggang kuda, unta, keldai dan bagal. Nabi SAW menunggang, kemahiran memandu ibarat je di zaman sekarang. Dan itulah kenderaan yang digunakan di zaman itu untuk perjalanan dan juga untuk peperangan, dan juga untuk membawa barang-barang keperluan dan seumpamanya. Jadi menunjukkan perlunya kita ada kemahiran yang diperlukan sesuai dengan zaman. Kalau di zaman kita kena ada kemahiran mengendarai kenderaan dan berbagai lagi lah untuk kegunaan duniawi dan juga hal yang terkait dengan urusan agama. Kemudian membonceng Muaz di belakangnya di atas unta dan keldai, serta tidak membiarkan seorang pun berjalan di belakangnya, sallallahu alaihi wasallam.
Jadi inilah tawaduknya Nabi SAW. Ya, naik kenderaan bersama dengan sahabat dan duduk di belakang. Tak duduk di depan, duduk di belakang. Ya. Jadi duduk di belakang itu maknanya menunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Sanggup, ya, para sahabat duduk di depan. Dan satu lagi di sini sebagai tambahan, Nabi SAW tak pernah melepaskan kesempatan dalam keadaan apapun untuk mendidik dan mengajar para sahabat. Dalam perjalanan, ketika bermukim, ketika berada dalam majlis, sama ada di keramaian atau bersendirian, atau bukan bersendirian, berdua, paling minima, Nabi SAW menyampaikan faedah. Contoh, ketika Nabi SAW bersama dengan Muaz radhiyallahu anhu di atas satu kenderaan unta atau keledai, Nabi SAW bagi faedah. Tanya, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Soalan yang sangat agung berkaitan tentang tauhid. Wahai Muaz, tahu tak kamu apa hak Allah kepada kamu? Dan apa hak kamu kepada Allah kepada kamu? Masya Allah. Soalan yang inilah dia jawami'ul kalim, mencakupi seluruhnya. Ya. Dunia dan akhirat. Iaitu tentang betapa pentingnya iaitu tauhid. Lalu Muaz radhiyallahu anhu jawab, ya, hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Ini adab dan akhlak agung. Boleh saja menjawab, tapi Nabi SAW tanya jawapan, Nabi SAW sendiri akan memberikan jawapan. Misalnya soalan, bagi jawapan. Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya. Hak Allah ni yang hendaknya ditunaikan wajib bagi seorang hamba, iaitu mentauhidkan Allah. Ya, dalam perbuatan hamba, iaitu dalam melaksanakan ibadah sari dengan tauhid. Dan tidak sekali-kali mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun yang diharuskan. Tapi kalau ada perasaan sombong, rasa tinggi diri, rasa lebih hebat pada si driver itu, ya, disebabkan kedudukan, pangkat, jawatan, atau dia sebagai majikan, maka lawan, ajar diri, duduk depan. Bila dah hilang sifat itu, duduk sebelah belakang. Ya, jangan kita anggap pekerja kita, driver kita itu seperti hamba, seperti orang yang rendah nilainya di sisi kita. Padahal tanpa dia siapa kita? Ya, tanpa dia siapa kita? Wahai para majikan, ya, ketika kamu tidur lena di malam hari, pekerja-pekerja kamu itu berjaga, bercengkam mata, bekerja, menyebabkan kamu meraih kekayaan dan kenikmatan hidup. Ingat, ya, betapa besarnya pengorbanan mereka. Tanpa mereka kamu takkan jadi seperti itu. Saling perlu memerlukan, saling hormat menghormati. Bahkan mereka itulah yang patut dimuliakan dan disantuni dan dihormati dan diberikan keperluan mereka dengan sebaik mungkin. Ya. Inilah dia akhlak yang agung. Baik, kita berhenti di sini. Ya, nanti kita akan sambung insya-Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan batu kerana lapar. Tadi kita sebutlah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.